Baik, sistem ini perlu dimasukkan melalui portal apdm.moi.gov.my. Ya. Dan saya pasti portal ini amat familiar lah kepada tuan-tuan dan perempuan, kerana APDM ini telah bermula sejak tahun 2016 lagi, ya. Dan ia merupakan satu pangkalan data tunggal murid, profil murid. Jadi mana-mana sistem yang berkaitan dengan murid, ya, so dia akan menumpang dalam APDM. Okey, so saya akan bermula proses ini daripada login guru kelas, ya, login guru kelas. Jadi login guru kelas ni di mana merupakan sumber utama data entry, ya. Jadi pentingnya peranan guru kelas ni lah, ya, kerana ia menjadi sumber utama kepada data entry, ya. Okey, bagi ID pengguna guru kelas, ID penggunanya ialah nombor kad pengenalan guru kelas tersebutlah, ya. Manakala kata laluannya ialah kata laluan yang telah di setting sendiri oleh pihak guru kelas tersebut, ya. Okey, sekarang saya akan mula log masuk, ya. Tuan-tuan dan puan-puan di sambil itu juga boleh rujuk pada manual pengguna lah kalau dah dapat surat dan juga manual pengguna, ya. Okey, jadi bila login, kalau dah biasa login dia tak ada masalah, dia tak akan keluar apa paparan verification ni, security, ya. Tapi kalau tak pernah log, dia akan keluarlah paparan ni. Biasa di komputer personal guru-guru kelas tu, kalau dah berkali-kali log masuk, dia tak akan keluar paparan tersebut, ya. Okey, ini paparan log masuk salah seorang guru kelas, ya, ya. Okey, sekarang ni bila dah, ya. Okey, sekarang ni bila dah log masuk, dalam menu, ya, modul ni tak perlu tengoklah, ya. Dalam menu ni dia ada menu vaksinasi, ya. Jadi selain sebelum ni ada kehadiran, ada subjek, sekarang ni ada vaksinasi. Jadi perlu klik di vaksinasi ni, ya. So bila klik di vaksinasi, so paparan nama murid dalam kelas tu akan dapat dilihatlah. Sebagai contoh, kalau murid di sekolah ni ada 8 orang. Jadi bila guru kelas log masuk, guru kelas perlu pilih, ya, nombor ID MySejahtera. Kalau ada, tikkan ya. Kalau tiada, tikkan tidak. Kalau tidak, kolom di ruangan nombor ID MySejahtera tidak akan muncul. Kalau jika ada, ya, maka perlu masukkan nombor ID. Ada beberapa persoalan sebab seperti sebelum ini kita dapat maklumat ada yang dapat suntikan tetapi tak ada nombor ID MySejahtera, di mana mungkin ini berlaku kebanyakannya di kawasan-kawasan pendalaman lah, ya. Dan saya rasa bila berlaku sebegitu, pihak KKM ataupun CITF dia akan bagi kad manual, ya. Jadi sebarang nombor rujukan di kad manual tu boleh dimasukkan di nombor ID MySejahtera ni lah. Sebab jika ada keperluan, ya, kita akan minta bantuan pihak KKM untuk match data ni, ya. Kalau ada perkara berbangkit nantilah, ya. Sebab tu kalau boleh nombor ID MySejahtera ni biarlah tepat, ya. Sebab kalau tak tepat nanti proses matching dengan database KKM nanti akan menimbulkan masalah lah, ya. Okey, kemudian dari segi tanya, Ji. Ya boleh. Saya Fakhruddin ni. Ji, kalau pelajar tu dia guna ID MySejahtera, mak dia ataupun bapa dia yang daftar gunakan MySejahtera penjaga untuk vaksin.
Dia nak masuk nombor mana kat situ? Nombor ID MySejahtera parentnya lah. Maknanya kalau parentnya daftar guna email lah. Kalau guna IC, IC lah. Ya, betul. Yang sini ni nombor IC ke nombor ID dia tu? Dia terpulang kepada semasa pendaftaran MySejahtera tu. Contoh macam saya daftar gunakan email. Saya tak gunakan nombor kad pengenalan. Ada yang guna nombor kad pengenalan, ada yang guna ID nombor lain-lain. Ya. Tapi kebanyakannya sama ada kad pengenalan ataupun email. Maknanya sini boleh nombor telefon, boleh nombor kad pengenalan, boleh alamat email yang didaftarkan Ya. Sebab kolom ni saya minta BPM sediakan alphanumerik. Bermakna ada gabungan abjad dan juga angka boleh dimasukkan lah. Cuma buat masa sekarang ni ada isu sikit teknikal sikit, di mana karakter untuk kolom ni sebenarnya disediakan 100 karakter boleh key in. Cuma paparan di sini tak muncul 100. Ya. Jadi kalau alamat email panjang tu ada paparan yang tak masuk lah sikit. Jadi yang ini saya dah minta pihak bahagian pengurusan maklumat buat tindakan pembetulan. Ya. Mungkin itu ada sikit lah error yang berlaku apabila guru nak buat tindakan masukkan nombor ID MySejahtera yang menggunakan alamat email. Ya. Dia sebenarnya dia dah masuk, tetapi pada view sistem tu yang tak nampak. Jadi nampak seolah-olah terputus. Ya. Kemudian penerimaan vaksin, kalau setuju tanda setuju, jika tidak pilih tidak. Ya. Dan pilih tidak tu ada sebabnya lah. So sebabnya ialah sebab-sebab yang pihak KPM dapatkan pilihan sebab tu daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Ya. Ini bukannya direka lah. Ini diambil daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya. Supaya kita selarilah dengan pihak KKM. Ya. Kemudian dari segi suntikan, ya, kalau suntikan dah berlaku ambil ya, kalau belum berlaku ambil tidak. Jika dah berlaku pilih ya, di situ boleh dimasukkan tarikh. Ya. Sebab ini perlu apabila kita nak buat analisis berapa orang murid yang dah terima suntikan dos pertama, berapa orang murid yang belum terima suntikan. Tapi keutamaan kita sekarang ni seperti surat arahan Kementerian Kesihatan bagi murid yang berumur 12 hingga 17 tahun lah. Yang saya tunjukkan surat terbaru pada bertarikh 12 Ogos tersebut lah. Ya. Tapi walau bagaimanapun murid yang berumur 11 ke bawah, kalau tak ada tak apa, nyatakan tidak ada. Ya. Tidak daftar ke, tidak ada suntikan lagi ke, laporkan. Bila ada nanti terus buat kemas kini. Okey, jadi proses ini perlu berlaku sepanjang masa. Kita tak ada tarikh tutup. Ya? Tak ada tarikh tutup. Jadi kalau katakan pada hari ini guru kelas ni ada seorang aja murid yang telah lengkap semua. Kemudian esok pula ada seorang lagi. So dia kemakin lagi 2. Yang contoh murid KV ni ada 8 orang. Mungkin 6 orang ni tak dibuat tagging apa-apa, ataupun murid ini dibuat tagging tidak ada MySejahtera, ataupun ada MySejahtera tetapi belum disuntik lagi. Ya. Jadi yang tu kita perlukan sebab YB Menteri kita nakkan data tu sedetailnya. Ya. Jadi kita cuba sediakanlah seberapa detail. Contohnya kalau dia kata ada murid yang tak nak divaksin, enggan terima vaksin. Kalau enggan terima vaksin ni ada berapa orang? Jadi kalau proses tagging ni tak berlaku, kita tak dapat nak keluarkan analisa data tersebutlah. Ya. Okey, ini proses yang berlaku pada login guru kelas. Jadi sebenarnya tak banyak. Yang rumitnya
guru kelas nak dapatkan maklumat ni daripada ibu bapa ataupun murid sendiri. Itu saja proses yang rumit. Proses data entry saya rasa bukan memerlukan masa yang panjang lah. Proses tu sekejap saja. Cuma proses nak dapatkan maklumat daripada murid dan ibu bapa murid tu je yang memerlukan masa yang panjang. Terutama dalam keadaan murid tidak bersemuka lah ketika ini. Ya. Mungkin kita serahkan kepada kebijaksanaan sekolah bagaimana mereka nak melakukan proses tersebut. Dan kita pun tidak boleh mengesyorkan satu langkah yang boleh fit to all. Ya. Kita serahkan mana yang terbaik yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah. Ya. So baiknya ada dokumen lah, ya, ada pengakuan daripada ibu bapa itu sendiri. Ya. Okey, proses guru kelas ni bila dah buat tindakan, ya. Berkenaan dengan dos pertama tadi, ya, suntikan dos 1 ataupun 2, katalah bermula guru hendak mulakan proses ni pada minggu hadapan 16 hari bulan, tapi temu janji vaksin itu pada 23 hari bulan. So macam mana tentang tarikh? Tak perlu lagi. Dia okay. Tarikh suntikan ni ialah tarikh yang dah terima. Kalau baru appointment tak perlu masuk lagi lah. Okey, terima kasih. Sebab appointment tu kadang-kadang dia batalkan. Bila batal-batal setiap kali tanpa tarikh appointment dia batal-batal. Suntikan tak diterima juga lagi. Itu kita jadi nanti kita punya data analisis nanti tak tepat nanti. Okey, kemudian mohon tuan-tuan dan puan-puan maklum ingatkan guru kelas jangan lupa klik butang simpan. Ya. Kadang-kala sebelum inilah banyak berlaku bila guru kelas buat tindakan dia kata dia dah buat. Ya. Dia dah buat tapi kalau tak klik butang simpan tak save lah. Jadi tak disimpanlah data yang dia buat tu. Ya. So itu perlu diberi peringatan lah kepada guru kelas. Ya. Okey, saya dah complete tanggungjawab guru kelas. Selesai tindakan guru kelas, admin sekolah boleh pantau. Boleh pantau tindakan yang telah dilakukan oleh guru kelas lah. So admin sekolah dia akan log in dengan menggunakan ID kod sekolah dan juga kata laluan yang telah disetting oleh admin sekolah lah. Jadi admin sekolah ni sama ada pengetua atau guru besar. Kalau pengetua dengan guru besar menurunkan kuasa kepada PKM, maknanya PKM lah yang boleh pantau. Ya. So login atas admin sekolah. So menu yang sama dapat dilihat. Ya. So ada menu laporan di situ. Ya. Laporan vaksin. Ini adalah laporan vaksin. So contohnya kalau katakan paparan 1 hingga 10 daripada 15. Ya, bermakna mungkin sekolah ini ada 15 kelas. Okey, kalau pilihan paparan boleh 10 kelas pada satu paparan, 25 kelas pada satu paparan, ya. Ni 25 kelas, maknanya kalau kelas ni ada 15, maknanya 15 akan keluar serentak lah. Ya. So di sini kalau kita lihat contohnya tingkatan 5 kV tadi, HT. Ya. Yang ni tingkatan 5 HT. So tadi ada 8 orang murid, ya. 7 orang ada ID MySejahtera, seorang tak ada, ya. So peratus yang berdaftar ni 87.5%. Ya. So yang dah terima suntikan dos pertama ada seorang saja, ya,
iaitu 12.55%. Ya. Dos kedua belum ada. Yang lengkap dos 1 dan kedua tiada. Yang tiada tindakan tidak ada. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok ada kelas yang tiada tindakan, maknanya tiada tindakan ni guru kelas tak buat tik ya atau tidak. Langsung tak ada apa-apa. Dibiarkan kosong. Itu maksud tiada tindakan. Ya? Jadi yang ini mungkin guru kelas tak dapat hubungi murid ni lagi. Ya? Mungkin murid ni dah sukar nak didapatkan maklumatnya. Ya. Okey, kemudian berdasarkan sebab. Ya. Sebab 1, sebab 2, sebab 3, sebab 4, sebab 5, sebab 6. Okey, sebab 1 boleh rujuk pada rujukan yang telah diberikan. Ya. Iaitu sebab 1 ialah enggan divaksin, sebab 2. Sebab kalau kita nak tulis di atas ni, kolom ni panjang pula. Sebab tu kita tulis sebab 1, sebab 2, sebab 3, sebab 4, sebab 5 dan sebab 6. Ya. So dia punya rujukannya boleh dilihat di bawah lah. Ya. Okey, kemudian admin sekolah boleh muat turun. Ya. So muat turun ni dia akan muat turun dalam bentuk Excel. Ya. Okey, muat turun Excel, yang ini saya dah ambil satu sampel muat turun. Yang font warna merah ni saya tambah ya keterangan dia. Ya. Jadi kalau kata bilangan murid, maksud bilangan murid tu ialah bilangan murid sebenar dalam kelas tersebut. Ya. Yang berdaftar ialah bilangan murid yang telah di-tagging ya, oleh guru kelas tadi. Ya. Tidak bilangan murid yang telah di-tagging tidak. Ya. Kalau tak ada tindakan, dia pergi kat kolom tiada tindakan ni. Di sini. Ya. Dalam format Excel. Ya. So, kalau katakan suntikan dos pertama, peratus bagi berdaftar ni, dia akan rujuk kepada ya, dengan apa? Dengan bilangan murid sebenar. Ya. Makna kalau katakan tagging year ni kosong, ya, bilangan murid sebenar 30, makna 0% lah. Ya. Kalau kelas ni 3 daripada 31, 27 daripada 30. Ya, bermakna 90%. Ya. Okey, kemudian suntikan dos 1 pun begitu juga, ya. Murid yang telah disuntik, ya, dibahagikan dengan bilangan murid sebenar, baru dapat peratus. Begitu juga suntikan dos kedua. Dan begitu seterusnya yang dah lengkap dos pertama dan juga kedua. Ya. Okey, pada login admin sekolah ni boleh dimuat turun dan boleh disemak lah. Ya. Kalau katakan tak ada tindakan, maknanya PKM bolehlah merujuk kepada tindakan yang dilakukan oleh guru kelas tersebutlah. Tiada tindakan ni ada 13 bagi kelas tahun 3 KV DHA. Yang inilah perlu dipantau. Ya. Okey, ini pada paparan admin sekolah.